Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih YouTube channel Pemain Ke-12 kerana jemput aku untuk sekali lagi bagi rating kepada players Terengganu sempena game JDT menentang Terengganu malam tadi. Jadi untuk rating yang first, aku akan mulakan dengan goalkeeper Suhaimi Hussein. Aku rasa Suhaimi beraksi dengan cukup baik, menafikan banyak percubaan daripada penyerang JDT, dan dia pun ada mempengaruhi sedikitlah perlawanan apabila dia slowkan rentak permainan tu apabila dia terpaksa diberikan rawatan. Jadi itu sedikit sebanyak sebenarnya memberi gangguan kepada moral dan momentum serangan JDT. Jadi aku bagi dia 8/10 lah. Cukup baik persembahan dia malam tadi. Selepas itu Muhammad Fauzi juga beraksi dengan sangat cemerlang, 8/10, main 90 minit, berjaya menyerap segala asakan daripada penyerang JDT, dan bermain dengan cukup disiplin lah untuk pastikan gawang gol Terengganu tak dibolosi malam tadi. Sementara itu pasangan centre back dia, Kapten Terengganu Charlie Dimoga, aku bagi dia 6/10 lah sebab dia tak dapat habiskan perlawanan sampai minit terakhir. Terpaksa digantikan dengan Syahrul Nizam. Jadi aku bagi rating terus lah untuk Syahrul Nizam. Aku bagi 6/10 jugalah kerana tugas yang mantap, tapi tak bermain full time lah macam Muhammad. Jadi 6/10 sama dengan Charlie Dimoga. Selepas tu back kiri kanan Azam Azmi dengan Arif Fazilah. Dua orang ni memang kita tahu cukup solid. Arif Fazilah dipanggil untuk bermain bersama skuad kebangsaan baru-baru ni. Memang solid untuk perlawanan-perlawanan yang sebelum ni. Tetapi aku bagi rating dia sedikit kurang, 7/10 lah this time around untuk both Azam dengan Arif. Sebab diorang ni memang kelihatan solid malam tadi. Aku rasa most of the attacks yang datang daripada belah kiri, belah kanan berjaya dipatahkan, kecuali apabila serangan itu datang daripada pemain kelahiran NFDP, Arif Aiman. Dia memang cukup lincah. Kita perlu bagi kredit kepada pemain ini. Aku rasa dia berjaya melepasi jagaan Azam Azmi dan Arif Fazilah lah malam tadi. Dia ada switch dia punya position dia. Ada kali dia main kanan, ada kali dia main kiri, tapi bila dia ni berdepan dengan dua right back dengan left back yang aku rasa cukup solid, tapi masih berjaya untuk melepasi Azam dan Arif lah. Jadi aku bagi 7/10 untuk Azam dan Arif. Selepas itu Deci Marcel memang superb. Aku rasa walaupun ramai yang tak suka macam membandingkan contoh kita panggil Fahim Nasir, Messi Terengganu, tapi Deci Marcel ni aku rasa tak salah lagi lah untuk kita gelarkan dia N'Golo Kante Liga Super. Memang pada awal permainan dapat kad kuning sebab tackle kepada Bergson. Jadi itu menunjukkan ciri-ciri dirty play yang harus ada bagi seorang defensive midfielder untuk pastikan pasukan tak terus diserang. Jadi aku bagi 8/10 Deci Marcel. Sama juga dengan Makan Konate, 8/10. Aku rasa dia menjalankan tugas untuk hold the midfield punya area tu bersama dengan Nik Akif dengan cukup baik, mengawal bola dengan baik. Apabila bola tu berada dekat diorang cuba hold dan compose untuk untuk mempertahankan penguasaan di dalam kawasan sendirilah, dan juga jarang-jarang melakukan serangan ke bahagian JDT. Jadi Makan Konate dengan Nik Akif aku bagi 8/10.
Kemudian Faisal Halim di bahagian winger, aku bagi 7/10. Banyak juga dia ada satu chance berhadapan one to one dengan Faizal Malias, tapi percubaan itu berjaya diselamatkan. Aku bagi 7/10 lah. Kemudian Hakimi Abdullah, penyaring gol, aku bagi 8/10. Memang mempunyai satu keberanian untuk melakukan serangan ke arah pintu gol JDT dan akhirnya berjaya menewaskan Farizal Malias dan membawa tiga mata untuk Terengganu lah. Kemudian David Da Silva, aku nak tengok lebih lagi daripada dia, sebab bagi aku tak puas hati lagi dengan persembahan yang ditampilkan oleh David Da Silva. Walau bagaimanapun, dia punya assist malam untuk gol, satu-satunya gol adalah satu yang positif lah. Jadi aku bagi dia 7/10. Kemudian untuk pemain-pemain sub, Rahmat Makasuf, aku bagi dia 6/10. Ada satu tackle dia buat ke atas Corbin Ong, cukup penting, 6/10. Kemudian Engku Syakir pun aku bagi dia 6/10. Ada satu cubaan serangan daripada Arif Aiman yang dia patahkan sehingga dapat free kick lah untuk JDT. Jadi kemudian last sekali mungkin Arif Anwar lah. Arif Anwar main sekejap je, jadi 5/10 untuk dia. Dan dia berjaya mengekalkan momentum tim untuk mencapai kemenangan lah. Dan last sekali untuk Nafuzi Zain, aku bagi 7/10 lah. Jadi aku tengok taktikal perlawanan semalam, pada mulanya JDT menyerang begitu rancak pada separuh masa pertama, tapi Terengganu berjaya mengimbangi perlawanan dan dan menyerap asakan daripada pasukan JDT dan akhirnya berjaya menjaringkan gol. Tetapi selepas sahaja menjaringkan gol, Terengganu sedikit defensif. Maybe itu tactical dia, tapi pada aku lebih percaya the best defensive is to attack lah. Jadi aku bagi 7/10 untuk Nafuzi Zain. Aku rasa itu saja komen aku atau untuk review ataupun bagi rating kali ini. Jadi terima kasih. Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton channel Pemain ke-12. Nama aku Reza dan hari ini aku akan berikan rating kepada pemain-pemain JDT selepas perlawanan matchday 10 semalam menentang Terengganu FC di Stadium Sultan Ibrahim. Lepas menonton perlawanan tersebut sebanyak 2 kali semalam, satu time live dan satu lagi melalui ulang tayang di YouTube, aku masih lagi tak beranjak dengan keputusan aku untuk memberikan rating 6 kepada majoriti pemain JDT, termasuklah pemain yang masuk melalui tukaran awal iaitu Matt Davis dan Syamil Kuti. Kerana walaupun mereka jelas mengawal permainan, tapi mereka tak mampu untuk buat apa-apa ancaman kepada defensive sheet Terengganu yang nampak jelas begitu handal mengawal asakan daripada JDT walaupun bermain di tempat lawan. Tapi aku akan berikan pengecualian kepada Adam Nur Azlin, iaitu aku bagi rating dia 7 kerana dia solid menghalang percubaan dan gerakan-gerakan Terengganu bila mereka ingin mencipta gerakan-gerakan berbahaya. Walaupun Adam Nur Azlin aku bagi pengecualian rating iaitu 7, tapi dia tetap ada mistake yang dilakukan dalam game semalam. Satu contohnya, masa dia membenarkan larian Faizal Miki yang berjaya dihalang oleh dia dan Mauricio, tapi dia rasanya patut check shoulder dulu, macam dia tak patut bagi Miki melakukan larian itu. Dan second, bila dia leka dan juga membenarkan hantaran Terengganu menjadi dan bola menemui David Da Silva yang nasib baik percubaannya terkena palang. Kalau tak, Terengganu mesti first half diorang dah lead 1-0.
Dan juga tak ada break show malam ni. Takkan tiap minggu nak break show kan. Tapi aku rasa Bergsen patut bertenang kerana bukan selalu tak dapat gol. Selalu ada selalu tiap-tiap minggu ada gol. Tapi minggu ni tak ada gol. Tapi tak apalah, kita cuba lagi. Time lawan KL City Jumaat ni. Arif Aiman yang biasa ada movement positif dalam game pun semalam tak berapa nak menjadi. Tapi pada aku dia tak patut terlalu kecewa sangat kerana dia masih ada lagi masa yang panjang. Dia pemuda lagi. Tapi dia patut ambil pengajaran daripada game semalam juga, kerana dari situ dia boleh improve game dia untuk macam mana dia nak cari cara untuk atasi defensive team yang main macam Terengganu semalam. Selain tu, pada pendapat aku, player JDT pun patut ambil pengajaran daripada game semalam, kerana most of the time JDT main control the game tapi tak ada urgency to kill the game early. Lagi-lagi akan struggle jumpa tim yang main defensif macam Terengganu semalam. Cuma banyak kali diselamatkan oleh individual brilliance, kecuaian daripada pihak lawan dan ketidakmampuan pihak lawan untuk mengekalkan momentum mereka selama 90 minit. Jadi pada pendapat aku, JDT patut improve game diorang, ada plan B, kerana bila jumpa tim yang low block macam ni, dia patut tukar gameplay untuk macam mana nak atasi tim defensif macam Terengganu semalam. Dengan ini sekian saja review aku untuk rating pemain JDT untuk matchday ke-10. Aku harap lepas ni dapat diberi peluang lagi untuk memberikan rating. Dan terima kasih kepada channel Pemain ke-12 kerana memberi peluang kepada peminat-peminat untuk menyuarakan pendapat mereka. Dan korang di luar sana teruskan menyokong Pemain ke-12 dan channel-channel yang berkaitan. Nikmatilah.